Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pelajar tingkatan 6 penggal 1, pada pagi ini saya akan berkongsi pandangan tentang cara untuk menguasai ilmu kepengerangan. Jadi untuk menulis karangan kita mesti mengetahui ilmunya. Untuk STPM ini, cuba pelajar buat sasaran. Kita mesti ada matlamat kita untuk dapat berapa markah. Kalau kita berbuat sesuatu, mesti ada sasarannya. Jadi saya cuba tolong pelajar buat sasaran. Ya. Bahagian A, pelajar dah maklum, ada 20 soalan aneka pilihan. Jadi daripada 20 soalan ni, cuba betul 14. Sasaran minimum saya buat 14 daripada 20. 14 ya, maknanya boleh salah 6. Bahagian B, bacaan kritis, markah penuhnya 30. Cuba pelajar dapat sekurang-kurangnya 16. Jadi 16 dengan 14 dah 30. 30. Bahagian C, karangan, markah penuhnya 50. Cuba dapatkan 25. Jadi kalau pelajar dapat macam ni, 14, 16 campur 25, pelajar akan dapat peratusnya 55%, bermakna harapan untuk dapat A itu cerah. Jadi ini permulaan kita buat macam ni. Pelajar boleh, mungkin pelajar boleh lebih lagi ya. Jadi sekurang-kurangnya. Sasaran ini saya buat ni berdasarkan pengalaman bahawa setiap pelajar seharusnya boleh buat jika membuat sedikit latihan dan ikut panduan yang diberikan oleh guru. Baik, untuk pada pagi ini kita akan melihat karangan saja dulu, sebab karangan lah yang susah nak capai sasaran berdasarkan pengalaman yang lalu ya. Apakah yang dinilai dalam karangan anda? Cuba pelajar faham. Ya? Apakah yang dinilai dalam karangan anda? Jadi pertama, dia bukan macam SPM. Dia periksa secara keseluruhan. STPM ni, pendahuluan markah penuhnya 3. Jadi kalau pelajar dapat 2 tu bagus. Maknanya bertahan tu ke 3, 2. 2 daripada 3. Kemudian isinya 15. Isi 15 bermakna pelajar boleh buat 5 isi. Kalau nak takut ada 5 isi, takut ada isi yang salah, buat 6 isi. Jangan lebih lagi. Kemudian kesimpulan, markah penuhnya 3. Jadi kita dapat 2 pun tak apa. Baik ya. Jadi cara diberi markah, pendahuluan campur isi, campur kesimpulan dinamakan markah relevan. Relevan ni campur 15, campur 3, 18, campur 3, 21. Markah R, 21. Kemudian markah pengolahan, 14. Dan markah bahasa 15, jumlahnya 50 markah. Jadi sasaran yang saya buat tadi daripada 50 kita nak dapat 25 saja sekurang-kurangnya. Baik. Jadi cara karangan anda dinilai macam mana? Pendahuluan markah tadi 3. 3 ni kalau pendahuluan tu baik. Kalau pendahuluan sederhana 2, kalau pendahuluan tu lemah 1. Di sekolah mungkin cikgu beri perinci karangan, tapi saya buat secara umum ya. 3, 2, 1. Kemudian isi markah penuh 15. Satu isi, kalau isi tu baik, huraian tepat dan jelas, pelajar dapat 3 markah. Bagi satu isi, 3 markah bermakna isinya baik, huraian tepat dan jelas. 2 markah, kalau isinya baik, huraiannya kurang tepat dan kurang jelas. 2 markah. 1 markah, kalau isi atau huraiannya lemah. Ini secara umum lah. Saya buat bigu supaya apa? Supaya pelajar dapat sekurang-kurangnya pendahuluan 2. Setiap isi sekurang-kurangnya dapat 2. Kemudian begitu kesimpulan, markah penuh 3 kalau baik, 2 kalau sederhana, 1 kalau lemah. Jadi bermakna, kalau pelajar dapat 2 di sini, 2 sini 4. Kalau isi pelajar buat 5, 5 kali 10. 10 campur 4, 14 markah R. 14 markah. Kalau pelajar buat 6 isi, 6 kali 2, 12. 14, 16. Lebih baik. Tengok nanti ya. Okey. Kemudian, baik macam tu ya, cara dia nilai. Tadi dah saya jelaskan. Kemudian markah bahasa pula, di sini masalahnya, markah bahasa ni. Markah bahasa kita, kalau kita salah kurang daripada 5 kesalahan struktur, struktur ni masuk kesalahan ayat, kesalahan frasa dan sebagainya, kita masih boleh dapat markah bahasa 13 hingga 15. Tapi yang ni agak sukar lah. Kalau kita salah strukturnya 6 hingga 9, kita akan diberi markah 10 hingga 12. Kalau salah 10 hingga 15, markah bahasa kita 7, 8 atau 9. Kalau kita salah struktur kita 16 hingga 20, markah bahasa kita 4 hingga 6.
Dan jika kesalahan struktur lebih daripada 21, maka bahasanya hanyalah 1 atau 2. Jadi saya buat biru ni kenapa? Kalau kita tak boleh tak salah ya. Kalau kita salah 10 hingga 12 kesalahan struktur kita masih layak dapat 7 atau 8 ataupun 9. 7, 8 atau 9. Jadi ini agak sukar juga untuk capai kecuali ada cara nanti. Sebab berdasarkan pengalaman didapati bahawa kebanyakan pelajar memperoleh markah bahasa 1, 2, 3, 4 dan 5. Payah nak dapat ni. Kenapa? Kerana ada dua keadaan. Satu, salah ayat kerana kita tak dapat nak membina ayat yang betul. Yang kedua, salah perkara yang remeh-temeh. Misalnya, kalau cikgu kata jangan guna justru itu depan, jangan gunalah. Jangan guna selain daripada itu, jangan guna. Jadi kalau kita elakkan macam ni, tidak ada masalah untuk dapat 7, 8 atau 9 bahasa. Jadi itu maksudnya. Jadi setiap kesalahan kita fahami dan kita jangan ulang. Baik, itu secara umum. Kemudian bagaimana sasaran itu dapat dicapai? Cuba tengok. Kalau pelajar buat 5 isi, kita bandingkan. Seorang pelajar buat 5 isi, seorang pelajar buat 6 isi. Katakan pendahuluan sama dapat 2, sederhana semua. Yang ni setiap isi dapat 2, dia buat 5 isi 10. Yang ni dia buat 2, dia buat 6 isi, setiap isi dapat 2, 12. Kesimpulan dapat 2 semua. Jadi tengoklah. Kalau yang buat 5 isi, markah relevan 14. Yang buat 6 isi, markah relevan 16. Biasanya kalau markah R tinggi, markah P juga. Biasanya kalau markah R 14, diberilah 7 atau 6 begitu. Kalau markah ni tinggi, yang ni lebih tinggi. Jadi cuba tengok perbezaannya. Kalau bahasa dua-dua dapat 5, tengok yang ni yang buat 5 isi dapat 26 markah. Yang buat 6 isi dah dapat 29 markah. Jadi saya cadangkan pelajar buat 6 isi supaya setiap isi dapat dihurai lebih kurang 80 patah perkataan. Jangan lebih dan jangan kurang. Itu penting. Ini penting. Baik. Tak apa. Yang ni saya rasa cikgu dah beritahu kat sekolah. Pertama dalam buat karangan mencatat isi. Saya tak nak bincang mencatat isi sebab ini dah biasa sangat. Kemudian bagaimana kita nak menulis pendahuluan karangan? Jangan tulis pendahuluan ikut hari. Hari ini tulis macam ni. Ada caranya. Ada perkara yang patut kita masukkan dalam pendahuluan. Baik, jadi ini antara perkara yang perlu kita masukkan dalam pendahuluan. Ataupun kalau tanya pendahuluan karangan tu apa? Yang pertama, pendahuluan karangan tu ialah apa? Kita menyatakan gambaran umum tentang tajuk. Gambaran umum tentang tajuk termasuklah menyatakan definisi ataupun memberikan takrifan atau konsep dan lain-lain. Nanti contoh kita beri. Ada gambaran umum. Yang kedua, bagi tajuk tertentu, kita mesti masuk contoh. Perangkaan, peribahasa, curang kata, pendapat tokoh ni saya rasa susah pelajar nak masuk kerana tidak ada. Contoh ni ada. Misal tajuk mengenai seni permainan tradisional, tajuk mengenai sukan, tajuk mengenai permainan tradisional ataupun apa-apa lagi, mesti masuk contoh. Yang ketiga, jadi kita ada definisi, kita ada menjadikan contoh. Yang ketiga, kita menyatakan aspek lain tentang tajuk tetapi bukan isi. Jangan campur adukkan isi. Aspek lain. Maksudnya kalau tajuk tu nak kesan, kita boleh masuk kepentingan atau faedah dan sebagainya. Nanti tengok contoh. Dan ayat terakhir itu, ayat terakhir pendahuluan, seharusnya menampakkan perkara yang akan ditulis dalam bahagian isi. Maksud saya, apabila orang baca ayat terakhir ni, pemeksa ataupun siapa saja akan tahu, pelajar ni nak tulis faktor, pelajar nak tulis kesan, langkah dan sebagainya. Jadi ini penting. Jadi kita ada 4 perkara. Konsep, contoh, aspek lain ini penting untuk memanjangkan isi dan ini ayat terakhir harus menampakkan perkara yang nak tulis di bahagian isi. Dan jangan sekali-kali campur adukkan isi dan pendahuluan. Jika kita buat demikian, pemeksa akan tulis pendahuluan bercampur aduk dan markah pun tak akan baik. Baik, itu pendahuluan. Contoh, macam mana contohnya? Katakan tajuk macam ni. Kemukakan cadangan anda untuk meningkatkan amalan gotong royong dalam kalangan anggota masyarakat. Jadi gotong royong. Jadi kalau caranya mungkin kita adakan kempen, kita adakan aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Itu isi cadangan. Baik, bagaimana untuk nak pendahuluan? Saya kata apa tadi? Mesti ada gambaran ataupun gambar umum, mesti ada contoh, mesti ada aspek lain dan ayat terakhir itu menampakkan kita nak tulis cadangan atau langkah atau usaha. Baik, contoh. Cuba tengok Cuba fahami. Jangan hafal ayat ni. Ni ayat saya.
Gotong royong merupakan amalan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kata gambaran umum. Gambaran umum, umum saja. Oleh sebab itu, masyarakat tradisional khususnya selalu bergotong royong untuk melakukan aktiviti harian, termasuklah mendirikan rumah, mengadakan kenduri kendara dan juga bercucuk tanam. Baik, dua ayat ni orang nampak bahawa gotong royong tu macam tu. Kita buat kerja secara bersama-sama, contohnya mendirikan rumah, mengadakan kenduri kendara, bercucuk tanam dan lain-lain. Jadi apa lah? Ini pun orang dah faham. Itu konsep gotong royong. Okey. Kemudian yang ini kita buat aspek lain. Sebab soalan nak cadangan, kita masukkan aspek lain supaya nak panjangkan pendahuluan. Melalui amalan ini, hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat dapat dieratkan. Aktiviti ini juga penting untuk meningkatkan persaudaraan kaum di negara ini. Yang biru ni, ini faedah gotong royong. Kita boleh masuk faedah kerana soalan tidak meminta kita beri faedah. Soalan minta kita buat cadangan untuk meningkatkan amalan gotong royong. Jadi boleh. Ini gambar umum. Ini contoh, ini kita masuk aspek lain. Lepas tu kita masukkan yang akhir. Namun begitu, kini amalan tersebut kian dipinggirkan. Bagi memastikan aktiviti gotong royong tidak lenyap di telan zaman, usaha untuk menggalakkan anggota masyarakat mengamalkannya wajar dilakukan. Jadi, tengok. Yang kuning ni menampakkan bahawa isi karangan kita ialah usaha ataupun cadangan ataupun langkah. Boleh. Nak masuk cadangan boleh, nak masuk langkah boleh sini. Masuk usaha tak apa. Sebab dia sama. Jadi pendahuluan tak panjang, lebih kurang 80 patah perkataan. Ada gambaran umum, ada contoh, ada aspek lain dan ada ayat terakhir menampakkan pelajar akan menulis usaha ataupun cadangan atau langkah. Nak buat macam ni boleh tak? Bagi memastikan aktiviti royong tidak lenyap di telan zaman, beberapa cadangan harus dilakukan. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ya? Satu. Baik, ini contoh pendahuluan yang baik. Okey, ini banyak lagi ni. Cara lain pun boleh. Kalau nak masuk peribahasa pun boleh macam ni contohnya. Aktiviti gotong royong begitu sinonim dengan masyarakat zaman dahulu. Masih gambaran umum. Jangan ambil ayat saya tadi, gambar umum macam-macam boleh buat. Mereka mendirikan rumah, membina masjid dan mengadakan kenduri kendara secara gotong royong. Contoh, peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, benar-benar dijadikan panduan dalam kehidupan mereka. Boleh masuk. Amalan tersebut ternyata dapat melahirkan perasaan kekitaan dalam kalangan masyarakat setempat. Namun begitu, kini aktiviti gotong royong kian luntur dalam kalangan masyarakat di luar bandar dan hampir berkubur di bandar-bandar. Jika keadaan ini dibiarkan berterusan, akan lahirlah masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Memandangkan amalan ini penting, usaha untuk meningkatkan amalan tersebut wajar dilakukan. Masih kita nampakkan usaha atau cadangan tadi. Baik, ini contoh pendahuluan yang baik. Baik, boleh buat macam yang pertama, boleh buat yang macam kedua. Tapi ini ada peribahasa, maka pun sama dapat 3 semua. Baik. Satu lagi sebagai contoh, selalu kita pergi pada yang lain. Huraikan faktor-faktor golongan muda tidak meminati sektor pertanian. Baik. Mengapa golongan muda tidak meminati sektor pertanian? Kita tengok. Tengok mengapa. Okey. Huraikan faktor-faktor golongan muda tidak meminati sektor pertanian. Isinya mungkin sektor pertanian lambat mendatangkan hasil. Golongan muda tidak ada modal. Golongan muda tidak mempunyai kemahiran dalam bidang pertanian. Contohnya gitu. Baik, jadi cuba tengok pendahuluannya. Ini cara ni saya cuba sesuaikan dengan pemikiran pelajar. Sejak dahulu lagi, Malaysia tergolong dalam negara pertanian. Mudah saja. Ini gambar umum. Ataupun Malaysia tidak dinafikan lagi bahawa Malaysia merupakan negara pertanian. Boleh ini tu. Lepas tu contoh, antara tanaman yang menjadi sumber pendapatan negara ini termasuklah getah, kelapa sawit, kelapa dan koko. Contoh 3 atau 4. Selesai masalah. Tanaman yang banyak secara tidak langsung dapat membantu pertambahan kualiti gas oksigen dan mengurangkan gas karbon monoksida di udara akibat proses fotosintesis. Yang ini saya rasa pertambahan ayat kuantiti betul jumlah ya. Jadi yang kuning ini gambar umum termasuk contoh, yang putih ini ialah kita beri kepentingan sektor pertanian sebab kita apa? Dapat menambahkan kuantiti gas oksigen dan mengurangkan karbon monoksida. Lepas tu kita masuk balik. Namun begitu, masuk pada golongan muda tak minat tadi.
Namun begitu, sektor pertanian agak sukar untuk diperkasakan di negara ini kerana golongan belia iaitu generasi yang produktif tidak meminati sektor ini. Perkara ini ternyata merugikan negara. Oleh itu, faktor golongan muda bersikap demikian perlu dikenal pasti. Pun boleh buat macam ni. Oleh itu, sebab-sebab golongan muda tidak meminati pertanian perlu dikenal pasti. Ni pada bahagian isi kalangan. Ya. Baik. Cuba tengok satu contoh pelajar buat macam mana. Ni, pelajar ni, kalangan pelajar ni. Tajuknya, penglibatan setengah remaja dalam kegiatan jenayah dikaitkan dengan berbagai faktor. Huraikan faktor-faktor yang dimasukkan itu. Maksudnya, huraikan faktor remaja terlibat dalam jenayah. Ini pelajar buat ni. Pada masa kini tengok, dah salah dah. Kerana kes saya salah. Ini tak boleh, ini patut dielakkan. Pada masa kini, negara kita telah menjadi negara yang sangat maju disebabkan oleh golongan remaja yang semakin berkembang. Jadi ini ayat ni nakal, tak ada maksud. Betul ke negara kita sangat maju? Salah. Kalau maju pun adakah sebabkan oleh remaja berkembang? Salah. Jadi satu ayat salah dan ayat tidak bermakna. Rugi. Remaja didefinisikan sebagai seorang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Bukan seorang, seseorang. Dah dua ini kita bulatkan. Seseorang. Ya. Jadi usia remaja 12 hingga 24 tahun ni kita boleh kita berterima. Jadi satu fakta yang kita berterima sini adalah definisi remaja. Iaitu 12 hingga 24 tahun. Pelajar ni boleh tahu ya. Golongan ini penting kerana mereka lah yang bakal mencorakkan negara ini pada masa datang. Baik, 2 poin dia. Satu, remaja 12 hingga 24 tahun. Yang kedua, golongan ini penting kerana mereka lah yang mencorakkan negara pada masa datang. Baik, 2 fakta. Malangnya, golongan remaja yang dikaitkan dengan pelbagai masalah seperti kegiatan jenayah. Baik, ayatnya salah. Tapi dikata remaja dikaitkan dengan jenayah. 3 fakta. 3 perkara ya. 3 perkara baru yang nampak sini. Penglibatan setengah remaja dalam kegiatan jenayah dikaitkan dengan berbagai faktor. Bagus sampai sini. Ada 4 perkara. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam kegiatan jenayah. Ini saja dia buat. Ayat terakhir dengan ayat yang sebelum akhir sama maknanya. Nasib baik tak salah ayat. Jadi, dia tidak ada modal lah. Baik, untuk pertama pelajar, pendahuluan yang semacam ni, walaupun nampak ada masalah-masalah itu, pelajar ni sudah dapat 2 markah. Tidak ada masalah. Jadi untuk dapat 2 markah ni, bukan perkara susah sangat. Faham sikit je. Tapi pelajar sayanglah macam pada masa kini dia patutnya pada masa ini seseorang guna seseorang. Jadi kita baiki macam ni kita dapat markah lebih baik. Baik, saya fikir kita tinggal dulu pendahuluan. Jadi pelajar boleh tengok buku berfikir ada. Pelajar boleh cuba buat pendahuluan yang berkaitan dengan faktor, yang berkaitan dengan langkah, yang berkaitan dengan kesan, yang berkaitan dengan apa yang lain lagi satu lagi. Apa nama ni? Benda-benda kepentingan dan sebagainya. Baik. 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 Persembahan isi kalangan. Ini penting. Dah habis kita harap pelajar boleh tuliskan pendahuluan. Kalau buat macam ni, lebih kurang sikit, dapat 2 markah. Pastikan yang salah ayat. Kita buat sasaran 25 markah. Tapi kita nak, sekarang kalau kita baiki betul-betul, dapat 30. Baik, persembahan isi kalangan. Cuba tengok. Saya beri tajuk ni. Faedah mempelajari seni pertahanan diri dan usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajarinya. Apa faedah mempelajari seni pertahanan diri dan apakah usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajarinya? Jadi soalannya 2 bahagian. Soalan 2 bahagian ni lebih baik kerana apa? Kita boleh cari isi faedah ni sebahagian, usaha sebahagian. Baik. Itu contohnya. Kalau faedah seni ni dapat apa? Seni ni dapat mempertahankan diri apabila diganggu. 2, dapat melahirkan individu yang berdisiplin. 3, dapat mengisi masa depan secara yang berfaedah. 4, dapat meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Dan usaha pula, apa usaha? Pihak yang berkenaan hendaklah. Bagaimana kita nak galakkan anak muda? Pihak yang berkenaan hendaklah mengadakan pertunjukan seni pertahanan diri. Menjadikan seni pertahanan diri sebagai salah satu aktiviti co-curriculum di sekolah. Mengadakan kempen mempelajari seni tersebut. Baik, saya buat hijau kenapa? Kalau pelajar buat isi kempen, jadi isi yang pertama jangan buat. Kenapa? Apabila pelajar menghurai nanti, sebahagian huraian ni masuk sini atau sebaliknya. Jadi kita ada 7 isi macam ni, kita kena fikir. Yang ni mungkin kita ambil 4, yang kita ambil 2. Part 2 pun dia anggap seimbang. Kalau kita buat 6 isi lah. Ya? Baik, yang saya nak beritahu sekarang ni apa? Kebanyakan pelajar mula selepas buat pendahuluan dia dah bagus, dapat 2 katakan. Selepas dia nak mula isi tu, hampir semua orang buat salah. Cuba tengok ni. Apa sebab salah? Dia mula macam ni. Lepas pendahuluan ni, masuk isu pertama.
Dia mula apa? Faedah mempelajari seni pertahanan diri dapat mempertahankan diri apabila diganggu. Isi betul tapi cara memulakan situ salah. Ini tak diterjadi. Ini salah ni. Yang patut jangan memulakan isi dengan tugasan soalan macam ni. Soalan nak faedah, jangan mula dengan faedah. Soalan nak faktor, jangan mula dengan faktor. Nanti saya tunjuk. Kalau faedah ke faktor, jangan mula. Kalau tak faedah, faktor, kesan, kepentingan ni, kemungkinan salah tu adalah 99%. Dua, dia buat macam ni. Melahirkan individu yang disiplin ialah faedah mempelajari seni pertahanan diri. Pun salah juga. Sebab apa salah? Memulakan ayat dengan kata kerja ni. Jangan memulakan ayat dengan kata kerja. Melahirkan. Contoh lain, menguatkuasakan undang-undang merupakan langkah yang terbaik untuk menangani kemalangan jalan raya. Tak boleh guna menguatkuasakan undang-undang. Tukar kepada penguatkuasaan undang-undang. Tukar kata nama. Okey, macam tu ya. Ini satu lagi, cuba tengok. Jadi pelajar baik Kim macam ni dulu. Dapat markah bahasa dengan baik. Selain itu juga, dapat mengisi masa depan dengan cara nampak isi betul tapi ayat salah. Dan kalau pelajar buat macam ni, kalau pelajar tak tahu yang ni salah, pelajar bukan buat sekali kesalahan tapi pelajar ulang beberapa kali. Kalau 3 kali kesalahan, seolah-olahnya 1 markah bahasa kita hilang. Sayanglah. Sebab apa? Yang macam ni pelajar boleh baiki sekarang juga. Kalau kata nak buat ayat berbelit-belit susah tu, itu biarkan. Patutnya selain itu, jangan buat selain itu juga. Di samping itu juga tak boleh. Selain itu, apa yang juga? Selain itu, masa lapan seseorang dapat diisi dengan cara yang berfaedah. Mudah je. Baik, dia buat macam ni. Faedah seterusnya dapat meningkatkan tahap disiplin seseorang. Baik. Tak boleh mula ni. Faedah yang seterusnya dapat. Okey, tak boleh. Salah. Ya? Apa yang dapat meningkatkan tahap disiplin seseorang? Kalau tengok ayat ni, yang dapat meningkatkan tahap disiplin apa? Faedah yang seterusnya. Sebenarnya kita bincang apa tadi? Seni pertahanan diri kan? Okay. Usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajarinya ialah mengadakan pertunjukan seni pertahanan diri. Baik, isi betul. Menggunakan ialah mengadakan. Salah. Ini kata pemberi ialah kita mesti guna sebelum kata nama. Jadi, oleh sebab tu saya harapkan jangan guna kata pemberi, guna termasuklah sesama masalah. Usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajari termasuklah mengadakan pertunjukan seni pertahanan diri. Sesama masalah. Kita guna termasuklah lebih tepat. Macam tu. Baik. Macam ni. Antara usaha untuk menggalakkan anak muda mempelajari termasuklah mengadakan pertunjukan seni pertahanan diri. Kita guna termasuklah lebih baik. Okey. Usaha terakhir menjadikan seni pertahanan diri sebagai salah satu aktiviti kurikulum sekolah untuk menarik minat anak muda mempelajari. Salah juga, boleh belik sekali. Sepatutnya apa? Pihak kerajaan pula seharusnya menjadikan seni pertahanan diri sebagai salah satu aktiviti kurikulum di sekolah. Jadi biar faham, biasakan kita buat ayat-ayat yang kita berfikir betul-betul baru buat. Baik ni ya. Ini pembetulan yang mudah. Macam mana betulkan tadi? Baik. Saya kata tadi jangan mula dengan faedah. Kita mula antara faedah mempelajari ini. Antara faedah mempelajarinya termasuklah. Tengok saya guna termasuklah. Antara faedah mempelajarinya termasuklah dapat mempertahankan diri apabila diganggu. Hurai nanti dulu. Yang kedua, seni pertahanan diri juga dapat melahirkan individu yang berdisiplin. Yang kedua. Nampak tak? Nanti kalau tak dapat ikut, nanti tengok balik ya. Seni pertahanan diri juga dapat melahirkan individu yang berdisiplin. Isi ketiga, dengan mempelajari seni tersebut, kita tukarlah seni pertahanan diri, seni tersebut, warisan bangsa, lagi menarik ya. Dengan mempelajari seni tersebut, seseorang dapat mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah. Ni ayat pertama, jangan salah. Sebab saya tengok sebahagian besar calon, ayat pertama dah salah dah, rugi dah. Sebab ini boleh diperbetulan. Selain itu, tahap kesiapatan seseorang dapat ditingkatkan dengan mempelajari seni warisan bangsa ni. Saya tukar seni pertahanan diri, tukar pada seni warisan bangsa. Kau tak tahu, tak payahlah buat. Tak payah tukar. Kau tahu, tukarlah. Seni tersebut, seni ini, okey boleh. Untuk menggalakkan ni, jadi kita buat 4 isi faedah. 1, 2, 3, 4. Usaha. Untuk menggalakkan anak muda mempelajarinya, pertunjukan seni tersebut hendaklah diadakan. Atau terbalikkan. Pertunjukan seni pertahanan diri boleh diadakan untuk menarik, untuk menggalakkan anak muda mempelajarinya. Pun boleh juga. 5. Yang keenam, pihak kerajaan pula boleh menjadikan seni pertahanan diri sebagai salah satu aktiviti kurikulum sekolah. Baik. Jadi macam ni, kita paparkan 6 isi dan kita tak buat salah pun. Sedangkan orang lain buat salah 3-4 kali. Ini rugi lah. Baik, ini penting. Baik.
Bila saya tunjuk macam ni, ada pelajar tanya, kenapa ni tak ada perencana? Saya nak beritahu secara terang. Kalau daripada atas sampai bawah tak ada perencana sekalipun, kalangan ini sudah pun berwacana. Bukan tak boleh guna. Tapi jangan guna perencana yang sembarangan, yang tak betul. Sebab tu saya berhati-hati. Ni kita buat apa? Yang ni tak adalah perencana. Yang kedua, dia sudah pun berkait-kait ni. Yang ketiga, guna slide itu dan sebagainya. Sekali-sekala guna di samping tulisan itu ke, tengok macam mana. Ya? Baik. Penting. Baik, seterusnya. Baik. Macam baik, saya dah buat kajian dulu. Hampir semua calon melakukan kesalahan struktur apabila mulakan IC kalangan. Ini contoh sebenar ni. Dia tanya, dulu senang soalan. Soalan bertanya macam ni. Apa kesan kemasukan pekerja asing? Dia buat apa? Kesan kemasukan pekerja asing mengakibatkan meningkatnya kadar jenayah. Kalau dia buang kesan, betul lah. Kemasukan pekerja asing mengakibatkan meningkatnya kadar jenayah. Peningkatan kadar jenayah berlaku ekoran kemasukan pekerja asing pun boleh buat. Jangan guna tugasan soalan depan, tak boleh. Sama dia. Meningkatnya kadar jenayah ialah kesan kemasukan pekerja asing. Patutnya apa? Peningkatan kadar jenayah. Baik. Ini antara perkara dan saya fikir pelajar boleh faham dan boleh tengok balik. Okey. Baik, ini juga ada pelajar yang suka guna sangat ni, seterusnya dan akhir sekali. Dia boleh guna tapi untuk benda macam ni, ni bukan saya kata ni, kita ambil daripada dia orang bahasa. Dia proses. Contohnya, untuk menanam pokok itu, petani perlu menggali lubang sedalam 3 kaki. Kemudian, taburkan baja ke dalam lubang itu. Seterusnya, benih pokok itu dimasukkan ke dalam lubang. Akhir sekali, sebahagian daripada lubang itu tertimbus. Jadi kalau pelajar nak buat tajuk nak beri 6 isi punca pencemaran ataupun faktor kemalangan, mana ada seterusnya akhir sekali? Tidak ada. Tak sepakai lah. Tak sesuai. Ini penyakit justru itu. Jadi justru ini boleh kita gunakan dalam bentuk ini. Ali tidak mungkin mengkhianati Puan Abu, justru dia selalu membantu orang tua itu. Jadi di sini mana apa? Justru ini malah. Malah adalah kata hubung gabungan yang tidak boleh dimulakan depan ayat. Jadi jangan gunalah. Jadi banyak pelajar yang terpotong markahnya kerana menggunakan perkara-perkara yang macam ni. Dan saya faham perkara macam ni selalu digunakan oleh pengguna bahasa di dalam masyarakat. Ini masalah kita. Sementara lagi tak wujud tapi digunakan. Sepatutnya mungkin tambahan pula. Contohnya, tempat itu tidak sesuai untuk dijadikan pelabuhan kerana air cetek. Tambahan pula tempat itu banyak penunggu. Bukan sementara lagi. Ini tak sesuai. Baik, ini antara perkara yang kena beri perhatian. Ya? Baik, kita tengok huraian isi. Masalah pelajar kata, masalah dia lah tak tahu cara nak hurai. Baik, jadi kalau tak tahu, memang dia tak boleh buat suatu benda. Kita mesti tahu dulu. Yang tahu pun belum tentu dapat buat dengan baik. Baik. Jadi ini saya perkenalkan borang rangka persembahan isi kalangan berfikar sebagai membantu kepersisan. Persisan ini maksud tepat benar, tepat betul persembahan isi kalangan anda. Jadi borang ini membantu kita berfikir untuk dapatkan isi, panduan fikir dan maksudnya jalan yang kita harus ikut. Contohnya begini. Huraikan faktor-faktor golongan muda tidak meminati sektor pertanian. Jadi isinya, sektor pertanian lambat mendatangkan hasil, saya bagi. Sektor ini berhadapan dengan risiko penyakit, cuaca dan sebagainya. Golongan muda tiada modal untuk mengusahakannya. 4. Golongan belia tiada kemahiran dalam bidang pertanian. 5. Ada yang beranggapan bahawa sektor pertanian tidak berprestij, kerja yang kotor dan sebagainya. 6. Terdapat pilihan kerja lain tak dikilang-kilang. Baik, berfikir macam ni. Kena tengok ke ni. Isi ni huraian, cara hurai dia. Kalau soalan faktor, contohnya, apakah faktor kemalangan jalan raya? Anda kata, awak pelajar beritahu. Antara faktor kemalangan jalan raya termasuklah kecuaian mandu. Bagaimana cuai? Tak perlu. Mengapa cuai? Dan apa impaknya? Okay, mengapa tak perlu? Mengapa ni kita untuk langkah nanti. Mengapa biar. Baik, apakah yang kedua kesan? Apakah kesan kemasukan pekerja asing? Jadi pelajar jawab. Isi memang boleh buat. Kemasukan pekerja asing menyebabkan meningkatnya kadar jenayah. Mengapa meningkat kadar jenayah dan apa impaknya? Apa kesannya jika jenayah meningkat? Okey, contoh faedah. Apakah faedah mempelajari seni pertahanan diri? Jadi pelajar jawab, adik kita belajar
seni pertahanan diri dapat mempertahankan diri seseorang apabila diganggu. Mengapa dan apa impaknya? Kalau langkah, apakah langkah untuk menangani kemalangan jalan raya? Pelajar buat. Antara langkah untuk menangani, kalau kita guna antara boleh lah. Antara langkah untuk menangani kemalangan jalan raya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Baik, bagaimana, ini penting. Langkah bagaimana undang-undang itu dikuatkuasakan dan mengapa? Kalau dah panjang 80 patah perkataan, yang ni abaikan saja, tak sebuat. Tersebuat tak apa. Ya? Baik. Ini antara gambaran umum dulu tentang borang ni berfikar. Bagi kita contoh. Baik, contoh ya. Kita ambil contoh tadi. Faktor golongan belia tidak meminati sektor pertanian. Apakah faktor? Baik. Jadi, pelajar dapat fikir, dapat beritahu ni. Sektor pertanian lambat mendatangkan hasil. Jadi isinya apa? Sektor pertanian dapat mendatangkan hasil. Bagaimana tak payah? Yang kedua tanya, mengapa lambat mendatangkan hasil? Itu. Tanya mengapa. Mengapa? Jadi jawapannya, tentulah sektor pertanian lambat mendatangkan hasil. Mengapa? Kerana apa? Petani terpaksa melalui pelbagai proses sebelum mendapat hasil. Contohnya, untuk mendapatkan beras, petani perlu menanam benih padi, mengairi sawah, membaja, memetik dan mengilangnya prosesnya. Baik, itu mengapa? Nampak tak? Baik, tanya gitu. Dan apa impaknya? Apa impaknya kalau macam ni? Kalau kita lambat macam ni, impak apa? Impaknya, kerja yang banyak tak diproses sekali dianggap menyusahkan oleh remaja. Nampak? Golongan remaja pula tidak sanggup menunggu masa yang lama untuk menikmati hasilnya. Jadi, mereka tidak memilih. Jadi, oleh sebab itulah mereka tidak memilih bidang pertanian sebagai kerjaya. Oleh sebab itulah mereka tidak meminati bidang pertanian. Jadi, benda-benda macam ni kena ada dalam pemikiran kita, kena ada ni. Ada pelajar tanya saya, dah kalau kita tak boleh fikir macam ni, tak boleh fikir macam mana? Jadi gini, untuk buat karangan, kaedah apa yang kita gunakan, kita wajib berfikir. Jadi kalau nak fikir cara lain, terpulang. Tapi ini cara yang saya fikirkan, saya dah fikir dan saya dah amalkan untuk membantu pelajar. Dan pelajar mungkin tak dapat 2 poin macam saya buat ni. Tetapi kena berfikir ke arah ni. Kalau kita buat macam lain, macam mana dapat markah? Sebab itulah selama ni isi faktor, pelajar beri isi faktor macam 1, 2 ayat, yang di sini dia beri apa ni? Dia beri kesan, dia beri langkah. Jadi ini mana markah kosong sini. Tak boleh. Baik. Jadi ini kena fikir. Jadi pelajar kena fikir cara ni. Walaupun sampai ke awal susah, sebab selama ni kita pakai tulis karangan berdasarkan ikut hari-hari ni macam ni, hari esok macam ni, tak boleh. Okey, jadi kita kena fikir. Kalau kita kata sektor pertanian lambat mendatangkan hasil, tanya soalan, mengapa lambat? Jawablah. Takkan pelajar nak pergi ke lain, jawab macam ni. Lambat kerana susah lah apa. Tak pernah betul lah tu. Baik, yang kedua. Contoh, baik, setelah kita ada maklumat macam tadi, setelah kita ada perkara macam ni, setelah kita ada setelah kita mempunyai macam mana ni? Setelah kita mempunyai maklumat tadi, kita boleh buatlah. Berdasarkan maklumat tadi, kita boleh buat macam ni. Buat penggan ni. Antara faktor, kita tak boleh faktor, tapi antara boleh. Antara depan. Antara faktor golongan belia tidak meminati sektor pertanian, termasuklah kerana sektor ini lambat mendatangkan hasil. Baik, dah isi betul satu markah. Mengapa lambat mendatangkan hasil? Kita ambil poin tadi. Sebagai contoh, sebelum beras diperoleh, petani terpaksa menanam benih padi, mengairi sawah, membaja, memetik dan mengilang padi terlebih dahulu. Tengok tu. Itu sebab lambat dapat hasil tu. Begitu juga dengan tanaman yang lain. Pelbagai proses tersebut memakan masa yang agak lama. Kerja-kerja sedemikian juga dianggap membebankan. Jadi apa impaknya? Biru impaknya. Golongan belia tidak sanggup untuk menunggu tempoh yang panjang sebelum mengecap hasilnya. Oleh sebab itu, kebanyakan belia tidak menjadikan kerja-kerja penanaman ataupun kerja-kerja dalam bidang pertanian sebagai kerjaya pilihan. Buat macam ni pemirsa, nak beri berapa? 1, kejam. 2, zalim. Mesti 3 markah. Apa dia nak buat? Nak buat macam mana lagi? Sebab dia faham. Ni. Ataupun saya nak beritahu, mungkin pelajar yang hafal ayat saya ni. Tapi poin macam ni. Kita boleh buat macam ni, contoh kedua. Okay. Bukan macam tu saja. Baik, contohnya surah. Benda sama, saya buat lain. Contohnya apa? Golongan belia tidak meminati sektor pertanian kerana sektor ini lambat mendatangkan hasil. Mudah juga, sama juga. Setelah sesuatu jenis tanaman itu ditanam, pengusaha perlu menyiram,
membaja dan menjaganya daripada musuh-musuh tanaman. Serta saya buat umum ya. Sebagai contoh, sebelum beras diperoleh, petani terpaksa menanam benih padi, mengairi sawah, membaja, memetik dan mengilam padi terlebih dahulu. Kerja-kerja sedemikian dianggap membuang masa dan membebankan, menyusahkan ya. Jadi apa impaknya? Golongan belia terpaksa menunggu tempoh yang lama sebelum mengecap hasilnya. Atas faktor inilah tidak banyak ahli golongan belia yang sanggup menceburi bidang pertanian. Sama juga, lebih kurang 76, 80 patah-patah macam tu je. Baik, nampak? Baik, ini cara kita faham. Baik, tengok contoh lain. Baik, cuba tengok. Jelaskan faktor kemasukan pekerja asing ke negara ini. Baik, ini faktor. Jelaskan faktor kemasukan. Tadi pun faktor juga. Jelaskan faktor kemasukan pekerja asing ke negara ini. Tapi ada yang tanya dah, macam mana kalau pelajar tak boleh berfikir, boleh buat tak kan? Pelajar jangan tak boleh fikir, tak boleh buat kerja dan tak boleh sekolah sebenarnya. Dia kena mesti boleh fikir. Sebab soalan yang diberi ni sesuai dengan pelajar yang berusia 18-19 tahun. Kena fikir. Kalau tak fikir nak macam mana lagi? Takkan mudah. Tidak ada satu perkara yang mudah sebenarnya. Jelaskan faktor kemasukan pekerja asing ke negara ini. Baik, apa faktornya? Faktornya mungkin kita kata apa? Baik, tengok contoh sebab. Apakah faktor kemasukan pekerja asing ke negara ini? Satu, banyak peluang pekerjaan terdapat negara ini. Bagaimana tak payah sebab ini untuk langkah. Sebab apa pekerja asing masuk? Sebab banyak peluang pekerjaan. Mengapa banyak peluang pekerjaan? Dan apa impaknya? Jawab tu. Baik, agak-agaknya mengapa peluang pekerjaan kita banyak? Jadi, jawapan tak ada yang lain. Sebab apa kita banyak peluang pekerjaan? Kerana Malaysia merupakan negara sedang membangun. Oleh itu, banyak projek pembangunan diadakan. Nampak tak? Negara bangun. Jadi, dengan demikian, banyak tenaga kerja diperlukan. Banyak tenaga kerja diperlukan. Rakyat tempatan pula membeli pekerjaan. Nampak? Itu sebab tu. Jadi mulanya isi kita ni tanya. Kita kata banyak peluang pekerjaan di negara ini. Mengapa banyak? Sebab Malaysia negara membangun. Kita sedang banyak buat projek perindustrian. Jadi dengan demikian, kita memerlukan banyak tenaga kerja. Pada masa yang sama, rakyat tempatan memang memilih pekerjaan. Tak mahu kerja di tempat-tempat tertentu. Sampai sini pun dah dapat 2 markah dah. Apa impaknya? Impaknya, dengan demikian banyaklah pekerja asing dibawa masuk ke negara ini. Oleh sebab itulah, mereka ni banyak yang terdapati bekerja di sektor pembinaan, perladangan dan lain-lain. Itu nampak tak? Baik, nampak? Ini jelaskan faktor kemasukan pekerja asing. Baik, kita kena faham begini. Kalau buat macam ni, boleh ke buat cara lain yang dapat macam ni? Tak boleh. Jadi jawab isinya macam ni. Pekerja asing masuki negara ini kerana di sini terdapat pelbagai peluang pekerjaan. Ataupun kita pusing. Ayat tak apalah. Pelbagai peluang pekerjaan yang terdapat negara ini menarik minat pekerja asing untuk datang ke sini. Apa-apa pun boleh. Tak sampai ayat saya ni. Baik. Mengapa kerja asing masuk? Jawab soalan ni. Sebagai negara yang sedang bangun, banyak projek pembangunan diwujudkan di negara ini. Sehubungan dengan itu, jangan guna sehubungan itu. Sehubungan dengan itu, tenaga kerja yang banyak diperlukan, khususnya dalam bidang pembinaan dan perladangan. Kita beritahu dah, bidang pembinaan dan perladangan. Sikap penduduk tempatan yang tidak meminati bidang-bidang pekerjaan tertentu pula mendorong pengusaha membawa masuk pekerja asing. Nampak? Oleh sebab itulah, banyak tenaga kerja asing di ladang dan di sektor pembinaan di negara ini. Setengahnya pula bekerja sebagai pembantu kedai dan sebagai pengawal keselamatan di premis-premis perniagaan. Macam ni. Jadi saya nampak tak, walaupun apabila kita buat berfikar ni, kita ikut cara ni, karangan sudah jadi macam semi-matematik. Dia tak nak ke lain. Cuba buat cara lain. Boleh ke? Apa sebab pekerja asing masuk? Kalau kita ambil di sini, kerana banyak peluang pekerjaan. Dan nak kata apa lagi? Memang ini caranya. Ayat tak apa nak tulis macam mana pun. Baik, ni satu contoh faktor pekerja asing masuk ke sini. Baik. Ni yang kuning ni penyataan isi, yang putih ni huraian isi mengapa, yang biru ni huraian isi impak. Baik. Baik, kesan pula. Huraikan kesan kemasukan tenaga kerja asing yang berlebihan kepada masyarakat negara. Apa kesan kemasukan tenaga kerja asing yang berlebihan kepada masyarakat negara? Jadi, kalau sebut kesan ni, saya rasa hampir semua pelajar di Malaysia akan tulis meningkatnya kadar jenayah. Tapi huraiannya berterabur. Tak tahu betul, salah. Baik. Jadi, pelajar dapat buat sini. Antara kesan kemasukan tenaga kerja asing sekarang ini termasuklah peningkatan kadar jenayah. Ataupun macam-macam ayat tu. Okay. Mengapa kalian meningkat? Jawab soalan mengapa meningkat. Jawapan tentu ini. Tak ada lain.
Hal ini sebabkan tidak semua mereka yang datang itu mendapat pekerjaan sini. Tambahlah, ada juga yang tertipu oleh sindiket tertentu. Sesungguhnya pula merupakan bekas penjenayah di negara asal dan mereka meneruskan kegiatan tersebut di sini. Baik, walaupun saya buat dua begini, tapi mungkin pelajar ingat satu saja sini, tak ingat ni, tak apa. Sebab apa? Pelajar bukan nak tiga semua sekali. Kalau tiga semua sekali, maka 50-50. Tak mahu tinggi sangat. Ya? Okey. Mungkin tak mahu, bukan kita tak mahu, tapi mungkin tak terfikir begitu untuk semua isi. Jadi kalau dapat isi satu, tulis sini, walaupun saya tak tulis, tak ada dimasukkan. Terdapat juga yang tertipu oleh sindiket itu, dah nampak tu. Mengapa kita nampak dah dia punya pergerakan dia. Kadar jenayah meningkat. Sebab meningkat? Sebab yang datang tak sama dapat kerja. Ada yang tertipu oleh sindiket tertentu. Apa impaknya? Kalau ada jenayah meningkat? Impaknya tentu banyak. Impaknya apa? Rakyat tempatan berasa tidak selamat. Satu. Penduduk tempatan juga marah kepada kerja asing. Mungkin timbul pergaduhan. Dan rakyat juga tidak puas hati terhadap kerajaan. Baik. Di sini saya buat tiga titik, tiga dot ni. Mungkin pelajar dapat dua saja. Tak apa, cukuplah. Cukup dapat dua pun. Maksudnya apa? Apabila kita ikut cara berfikir begini, dia tak akan tersasar keluar. Maknanya, kalau kita buat 6 isi, saya ada beberapa pelajar beritahu saya, dia kata apa? Saya dapat buat cara ni, dan saya dapat 3 isi yang dapat huraian dengan baik, tapi 3 lagi saya dapat berisi, tapi ini tak begitu yakin. Tak apa, saya kata tak apa. Yang 3 tu, hampir pasti dapat 3 markah penuh. Yang ni, tak mungkin dapat 1. Dapat 2. Cukup lah, sebab tadi sasaran kita untuk dapat 25 hingga 30, dapat 2 semua pun dah hampir dapat 29 tadi kita buat tadi. Okey, baik, dah tak apa. Maksudnya, bila kita buat macam ni, dia tak akan tersasar. Baik, ini kesan. Kesan kemasukan, kesan meningkat kali apa berlaku. Kena faham tu. Baik, yang ketiga, baik tengok ni. Kalau kita dah dapat isi ni tu, kita buat macam ni. Peningkatan kadar jenayah negara ini sering dikaitkan dengan kemasukan tenaga kerja asing secara yang berleluasa. Baik, masuk seorang dua tak apa, berleluasa tak boleh. Baik, isi right satu. Harus diingat bahawa tidak semua pekerja asing yang datang ke sini memperoleh pekerjaan. Terdapat juga pekerja asing yang pernah terlibat dengan kegiatan jenayah di negara asal. Oleh itu, tidak heranlah sekiranya ada antara mereka yang meneruskan kegiatan tersebut negara ini. Ini saya buat macam ni. Kalau pelajar kata apa, terdapat juga setengah pekerja asing yang datang ni kerana tertipu oleh sindiket tertentu, pun boleh juga. Baik, apa impaknya? Impak kalau jenayah meningkat. Sentuh tadi. Situasi ini mengakibatkan penduduk tempatan berasa tidak selamat sehingga menjejaskan aktiviti harian mereka. Ada antara penduduk tempatan yang memusuhi pekerja asing. Dan jangka panjang, keyakinan rakyat terhadap kerajaan boleh terjejas. Baik. Ataupun akan terjejas. Baik. Jadi, macam ni kita buat. Baik, fikir macam tu. Baik. Ini cadangan. Tadi saya dah beri contoh tajuk sama, tajuk pekerja asing. Satu faktor lain caranya. Kesan lain cara cadangan. Cadangan macam mana? Kemukakan cadangan anda untuk mengatasi kemasukan pekerja asing secara yang berluasa ke negara ini. Isi huraian. Apa baik. Jadi kalau cadangan macam ni, biasanya pelajar akan buat apa? Menguatkuasakan undang-undang kemasukan pekerja asing. Lepas tu kita tengok bagaimana kuat kuasa undang-undang tu dan mengapa. Dan kalau nak buat impaknya boleh, kalau panjang tak payah. Baik, menguat undang-undang. Baik, saya nak tunjuk dulu, kalau pelajar sebut, kalau anda pelajar buat isi penguatkuasaan undang-undang, caranya hampir sama. Jadi kita kena faham, penguatkuasaan undang-undang tu bagaimana. Baik, jadi kalau kita buat masuk undang tu, pertama kita buat pemantauan. Kalau kemalangan pemantauan, pencemaran pemantauan, kalau misalnya kemasukan pekerja asing pun pemantauan. Tapi pemantauan tu ke mana? Macam ni kita pantau ke kilang-kilang, ke projek-projek tempat-tempat pertanian dan sebagainya. Yang kedua, kita beri nasihat jika tidak serius. Nak suruh panjang. Pemantauan dulu, lepas tu beri nasihat kepada apa? Kepada pengusaha, bukan pekerja asing. Pengusaha. Yang ketiga, kalau dia memang serius, mengenakan denda terhadap bersalah. Kalau mereka betul-betul bersalah, denda wang ke, gantung lesen ke, ataupun tarik balik lesen operasi. Pun boleh juga. Ni baru nampak ni. Jangan buat penguatkuasaan undang kena denda. Jadi habis. Dia tak panjang ceritanya. Lepas tu mengarut ke lain. Tak boleh. Jadi kita kena faham. Penguatkuasaan undang tu buat pemantauan, beri nasihat ataupun beri cadangan ke apa semua nasihat. Lepas tu barulah kenakan denda. Denda ni boleh hurai, denda betul wang, gantung lesen dan sebagainya. Baik, tu baru nampak. Baik. Jadi
baru tadi, isi kita menguat kuasa undang kemasukan pekerja asing. Cara bagaimana? Membuat pemantauan di premis tertentu. Mengenakan denda jika bersalah. Jika buat berterusan juga, lesen operasi mereka boleh ditarik balik. Maksudnya, buat ayat lain tak apa, tapi mesti jawab bagaimana kita menguat kuasa kanun undang. Mengapa? Mengapa? Tujuan langkah ini dibuat adalah untuk memberikan kesedaran kepada semua pihak tentang kesan negatif kemasukan tenaga kerja asing secara yang berluasa. Kalau sampai sini dah 80 patah perkataan, saya sarankan berhenti. Dah cukup lah tu. Kalau misalnya dah baru 65, barulah buat empatnya. Sekiranya usaha ini mendapat kerjasama orang ramai, kemasukan tenaga kerja asing ke negara ini dapat dikurangkan. Baik, boleh juga. Terpulang. Jadi maksudnya, walaupun tajuk apa, tengok tajuk ni, kalau tajuk langkah, cadangan dan usaha, kita fokus pada bagaimana. Ruangan bagaimana ya. Baik. Ini cara huraian isi setelah kita baca tadi, dapat huraian isi macam ni. Saya tak mau baca lah ni, panjang. Baik. Tengok sikit. Apakah yang ditulis oleh pelajar? Ini masalahnya. Saya tak baca ni. Nak baca yang ni. Okey. Baik. Biar dulu ya. Baik. Satu, kalau misalnya jenayah tadi, saya tengok. Kadang-kadang saya sayang. Sayang juga. Isi pelajar ni betul. Tajuk macam ni. Apakah sebab remaja terlibat jenayah? Pelajar boleh cari antara faktor penglibatan remaja jenayah termasuklah kemiskinan ibu bapa. Ibu miskin lah. Tapi pelajar bagaimana miskin tak payah. Mengapa miskin? Jadi pelajar kena buat macam senang saja. Baik, cuba fikir. Mengapa agaknya seseorang yang ibu bapa tu miskin? Baik, saya beri contoh. Tengok, kita fikir gini. Mengapa miskin? Supaya hidup keluarga memungkinkan setengah remaja terlibat jenayah. Ini isi betul tepat. Miskin sebab apa? Saya rasa isinya mesti begini. Satu, miskin kerana ibu bapa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Satu. Yang kedua, ada pekerjaan tapi pendapatan tidak cukup untuk menyara ahli keluarga yang banyak. Kita tengok satu-satu. Yang ketiga, ada ibu bapa yang sudah tua. Ada ibu bapa yang uzur, sakit sebagainya. Baik. Mungkin pelajar tak terfikir 4, fikir 2 pun cukup. Tapi kena beri sebab apa miskin tadi. Baru nampak kalangan kita bagus. Impaknya apa? Jadi, apabila mereka miskin, kehendak remaja tidak dapat dipenuhi. Jadi sebab itulah ada segelintir remaja yang daripada golongan ini yang terlibat dalam jenayah. Baik, itu penting. Jadi kesempitan hidup atau miskin. Jadi tidak mempunyai tetap, tak cukup, ada uzur sebagainya. Baik, kena anak remaja dapat dipenuhi. Baik, ni fikir gitu. Jadi saya rasa Fajar boleh faham. Jadi kena fikir macam ni. Jangan fikir nak buat ayat apa lepas nak guna macam apa, itu tak penting. Yang penting ini. Bila awak dah dapat hurai sini dengan baik, ayatnya jelas. Kalau ayat salah kerana kita tak faham isi tu. Kalau kita dah faham isi tu, ayat yang betul. Jadi sentiasa berfikir macam ni. Ini yang saya fikir, ini pun satu daripada cara kita berfikir menggunakan KBAT tu. Okey Baik, penting. Baik banyak lagi. Kita tak payah buat dulu, kita buat kemudian ya. Yang ni kita akan buat kemudian. Baik, ini si pertama kita akan buat ni. Baik, kemudian kesimpulan ya. Baik, kesimpulan. Tadi saya buat tajuk ni ya. Kegiatan jenayah remaja berlaku di negara ini. Baik, ini kesimpulan tentang apa faktor remaja terlibat jenayah. Tapi pelajar ni buat ni. Kegiatan jenayah remaja berlaku di negara ini yang melibatkan pelajar sekolah. Salah ayat, berbelit-belit tu. Okey. Keadaan ini perlu dibendung dari awal agar tidak menjadi lebih teruk lagi kerana ianya boleh menjejaskan imej masyarakat negara. Baik. Jadi poin dia ada, dia kata apa? Remaja terlibat jenayah, melibatkan pelajar sekolah, tak apa. Kemudian keadaan ini perlu bendung kerana boleh menjejaskan imej masyarakat negara. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing agar gejala ini dapat dibendung dan tidak menjejaskan masa remaja, masa depan remaja yang menjadi aset penting negara kerana remaja merupakan bakal pemimpin yang akan menciptakan negara baik. Isinya bagus. Berat sama dipikul, ringan sama menjinjing, di mana ada kemauan, di situ ada jangan. Tak ada kena-mengena. Baik, tengok ni. Garis salah. Ayat salah habis. Sebab dia memikirkan isi tapi tidak memikirkan struktur ayat. Jadi, ini salah. Baik. Markah dapat 2 macam ni. 2 markah macam ni. Tapi, rugi kat sebab apa? Banyak markah bahasa nanti ditolak. Baik. Jadi, sepatutnya dalam kalangan ni kita buat apa?
Dalam kesimpulan kita buat apa? Sepatutnya kita ada gini. Dalam kesimpulan kita sentuh isu balik, kita ulas isi, kita beri pandangan. Saya ulang. Sentuh isu putih, ulas isi kuning, beri pandangan. Tadi pelajar dia dah ada benda-benda ni. Baik. Contoh apa? Isu penglibatan remaja dalam kaitan jenayah bukanlah perkara baharu kerana gejala ini berlaku sejak dahulu. Kita sentuh isu balik, isu jenayah tu. Namun begitu, jangan guna namun begitu, jumlahnya ternyata kian bertambah dari semasa ke semasa. Okey, dah nampak tu. Lepas tu kita ulas isi tadi. Ambil isi tadi kita ulas. Kita ambil kita macam ni. Secara umumnya, penglibatan remaja dalam kegiatan haram ini, jenayah tu, berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya terhadap anak-anak. Di samping itu, faktor kemiskinan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan kecenderungan remaja tertentu untuk lebih cepat menjadi dewasa memburukkan keadaan. Ini maksudnya. Kita ambil balik isi tadi. Ada pelajar kata, boleh tak kita ambil semua 6 isi? Buat satu ayat. Salah. Jadi kita ambil beberapa, kita susun balik ataupun kita guna ayat lain. Jangan nampak kita menyalin terus. Kita ulas. Lepas tu ulasnya. Lepas tu pandangan. Pihak yang berkenaan terutama ibu bapa perlu membetulkan kesilapan agar remaja dapat memainkan peranan untuk merealisasikan keharmonian dan kesejahteraan hidup rakyat pelbagai kaum negara ini pada masa datang. Baik, ayat yang panjang saya pun tak galakkan, tapi saya cuba baiki nanti. Baik. Jadi kita kata apa? Kita sentuh isu, ulas isi, beri pandangan. Baik. Kita buat mudah lagi. Apa nama ni? Bagi mengatasi keadaan ini, ibu bapa perlu memainkan peranan masing-masing. Langkah ini penting kerana remaja merupakan aset peta negara pada masa akan datang. Macam tu boleh. Jadi kita beri pandangan kita. Nampak tak? Jadi dapatlah. Jadi yang kita bincang ni semua untuk dapat 3 markah. Tapi kita saya sarankan supaya ada beberapa isi ataupun 2 atau 3 isi dapat 3, yang lain jangan dapat 1 atau kosong. Yang lain dapat 2. Selama ni kita dapat apa? Kita buat ada isi dapat 3, ada isi yang kosong dan 1, itu masalahnya. Jadi yang dapat 3 tu pun bukanlah dia tahu caranya, tapi kebetulan dapat 3. Itu tak betul. Baik. Jadi saya gembira sekiranya pelajar mendapat suatu daripada sesi ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akan buat pula mengenai analisis kesalahan bahasa, bacaan kritis dan analitis, dan kita buat beberapa contoh cara menguraikan isi dengan berkesan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.